Bismillahirrahmanirrahim. Bersempena sambutan Hari Pekerja bagi tahun 2023, perkabaran gembira sudah pastinya 1 Januari 2023, pindaan bagi Akta Kerja yang mana terdapat beberapa pindaan yang memfokuskan kepada untuk menterjemahkan aspirasi dan juga inspirasi pihak pembuat dasar dalam usaha untuk memberikan lebih banyak manfaat, benefit, kemudahan kepada para pekerja, khususnya yang berkaitan tentang penggajian, waktu bekerja dan juga faedah-faedah yang lain. Namun sebegitu, persoalan yang timbul walaupun pindaan dan juga korelasi undang-undang itu banyak kita lihat perubahan yang berlaku daripada aspirasi kerajaan terkini, cuma persoalan berkenaan tentang sama ada makan gaji atau kerja sendiri yang mana satu menjadi pilihan golongan pekerja pada waktu ini kerana dalam aspek keusahawanan dan juga aspek penggajian ia mungkin merujuk kepada suatu yang subjektif bergantung kepada pilihan masing-masing. Semuanya akan kita wahanakan dalam Wacana Sinar pada malam ini. Assalamualaikum, selamat malam. Masih lagi dalam suasana Syawal. Terima kasih atas kesudian dan kesetiaan anda menonton kami Wacana Sinar di semua platform, khususnya di portal www.sinarharian.com.my. Juga anda boleh ikuti kami di Facebook, TikTok, YouTube, Twitter dan juga portal media sosial yang lain. Jadi hari ini kita memberikan gambaran bersempena dengan sambutan Hari Pekerja 2023. Ledakan IoT ataupun Internet of Things telah pun merealisasikan usaha untuk kita melihat lebih banyak ruang perspektif kepada para usahawan untuk menterjemahkan suatu bidang kerjaya yang dinamakan sebagai kerja sendiri. You are your own boss. Dalam perihal untuk makan gaji atau kerja sendiri, mungkin ia suatu persoalan yang subjektif kerana masih ada yang tidak melihat keusahawanan ini menjanjikan suatu masa depan kepada mereka. Mereka lebih gemar untuk makan gaji. Maka ada juga yang berani untuk mengambil risiko kerana keusahawanan ini adalah satu bidang yang berisiko. Jadi persoalan dua perkara penting khususnya kepada graduan dan juga job seeker pada waktu ini, makan gaji ataupun menjadi usahawan yang mana menjadi pilihan. Malam ini kita akan bahaskan ataupun kita akan nukilkan untuk kita sama-sama bersama dengan panel kita. Saya perkenalkan YBR Yunus Baran yang juga merupakan ahli Parlimen Segamat. Apa khabar YB? Baik, terima kasih bersama kami. Kabarnya dari JB tadi? Ya. Alhamdulillah, walaupun mungkin cuaca agak tidak mengizinkan, tetapi terima kasih bersama kami pada malam ini. Juga bersama dengan kita yang berbahagia Datin Dr. Hasnur Liza Hassan, pakar motivasi keseimbangan hidup dan keusahawanan. Apa khabar Datin? Baik, Alhamdulillah. Saya kira golongan wanita yang bekerja ini dia seolah-olah ada serinya ya. Diterjemahkan oleh Datin sendiri pada malam ini. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Datin. Juga seorang lagi kita boleh katakan wanita muda yang boleh dijadikan inspirasi dan juga kita mendapatkan buah fikir daripada beliau sendiri. Puan Dinatra Muhammad Saad, Timbalan Net Presiden Program Wanita Talent Corp. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Puan atau Icik? Puan. Puan Okey, terima kasih bersama dengan kami. Wanita bekerjaya itu mungkin akan menjadi fokus kepada telahan dan juga perbincangan kita. Namun kita mulakan dengan YB terlebih dahulu. Apa yang diaspirasikan oleh pimpinan Kerajaan Perpaduan sudah pasti melihat lebih banyak ruang pekerjaan diwujudkan. Ya, kalau kita tahu mungkin peratusan untuk kadar pengangguran itu dikatakan semakin menurun, melihatkan kepada aspirasi dan juga skim-skim pekerjaan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Namun apabila kita bercakap dalam konteks ruang pekerjaan pada ketika ini, apakah sebenarnya ia mampu menampung kepada permintaan dan juga konsep penawaran dalam industri perburuhan itu sendiri? Baik, terima kasih kepada saudara moderator dan juga para panelis kita. Berkenaan dengan isu pengangguran dan juga peluang pekerja di Malaysia, kalau kita lihat merata-ratanya isu ini bukan saja isu perkara yang baru, di mana dia telah diwarisi beberapa tahun angka pengangguran ini ada yang naik dan turun. So tentu ada penganggur pasif dan juga yang tidak pasif. Dan juga kalau kita lihat selepas PKP dan pandemik, kesan dia dan politik berterusan. So kesan terhadap golongan penganggur ini is very bad, sangat teruk kalau kita lihat. Dan sudah tentu sekarang kini kerajaan baru dan saya ingin ditekankan di sini ada beza antara politik pembaruan dan pembaruan politik. Atau kita boleh tahu politik pembaruan ni
bukan semata-mata saja kita tukar sebuah pentadbir atau kerajaan, tapi adalah kita perlu ada politik pembaruan, membawa pembaruan yang boleh memanfaatkan rakyat. Dan ia ada sangat berkaitan dengan golongan-golongan yang peluang cari kerjaan ni. Saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sedang berusaha tunggu-tunggu selumus dengan semua agensi dan juga kerajaan dan juga kementerian untuk mencari penyelesaian bahawa bagaimana, sebab golongan yang terlibat ni adalah ramainya anak muda macam saya. So, saya yakin ada pelbagai inisiatif telah dibuat dalam 5 bulan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita boleh melihat kadar pengangguran itu semakin setiap bulan tu nampak ada penurunan. Penurunan. Dan sudah tentu ada beberapa kesan yang lain. Dan juga punca-punca itu adalah pelbagai. Itu saya nak sebagai mukadimah. Terima kasih YB untuk mukadimah tersebut, amat cantik untuk kita memulakan permulaannya. Cuma kita nak kongsikan seketika dan juga sedikit ini pandangan yang kita perolehi daripada ruangan Twitter Sinar Harian ataupun @Sinar Online. Persoalan berkenaan pada pandangan anda, makan gaji atau kerja sendiri. 56.3% daripada lebih kurang 200 undian yang kita peroleh dalam waktu yang seketika. 56% menyokong untuk kerja sendiri dan 43.7% makan gaji. Jadi mungkin pilihan ini menterjemahkan mereka yang berani mengambil risiko. Datin, tadi disebutkan satu perkara yang menjadi perbezaan kepada dua bidang perspektif kerjaya ini adalah risiko. Kerana mungkin dilihatkan makan gaji ini risikonya rendah berbanding menjadi your own boss ataupun bidang keusahawanan. Dalam perihal mengambil risiko, apakah dalam desakan ekonomi ini masa yang sesuai untuk kita mengambil risiko dan mencuba sesuatu yang baru? Okey, terima kasih atas jawapan soalan tersebut. Bercakap tentang risiko Okey, in mana-mana apa-apa pekerjaan yang kita lakukan memang ada risiko. Okey. Bandingkan antara kerja sendiri dengan makan gaji. Okey, makan gaji risiko dia mungkin berlain because kita attached to a organisation. Jadi setiap bulan gaji tu tetap. Okey, gaji tu tetap maknanya banyak mana kita letak the hours, kita bekerja, kita tetap akan dapat gaji. Berbandingkan dengan kerja sendiri. Okay, kerja sendiri kita kena pastikan kita buat yang sebaik boleh kerana everything depend on us. Everything depend on us. Maknanya semua segala aspek dalam bisnes tu termasuk marketing, termasuk sales, kita kena jaga staff kita, kena jaga logistik, kena jaga customer, kena jaga admin, account dan sebagainya, itu semua jatuh ke atas kita. Okey, jadi sebagai seorang usahawan, untuk menjadi seorang usahawan, kita kena bersedialah. Kalau kita tidak bersedia, itulah dinamakan kita actually ada risiko untuk makan kerja sendiri. Ilmu tu penting. Ilmu itu amat penting sekali. Saya seorang yang advocate continuous learning. Okey, mula-mula masa kita masuk dalam perniagaan, mungkin kita cuma tahu setakat mungkin apakah itu marketing. Okay, bila kita bandingkan marketing dulu, cara kita nak jual barang, mungkin berbeza dengan sekarang. Sekarang ramai pakai social media marketing contohnya. Dan mereka menggunakan juga influencer. Okay? Dan mereka menggunakan juga konten-konten yang yang agak berbeza dengan zaman-zaman dahulu. Jadi kita kena pastikan kita tahu konten mana yang sesuai dengan produk kita. Jadi kita juga mesti pastikan the target market yang sesuai tak dengan apa konten yang kita cuma nak serapkan. Kadang-kadang dia mungkin kita nampak macam kita suka cara social media yang agak interaktif. Tapi bila kita tengok sasaran pelanggan kita, dia mungkin tak sesuai. Dia mungkin tak sesuai. Dan juga bila kita sometimes kita rasa senang orang tu akan order through website. Tapi bila kita tengok sasaran pelanggan kita, diorang mungkin tak reti pun nak order produk tersebut pakai website. Jadi mungkin interaction, personal touch tu mesti ada juga. Jadi for me, risiko sebagai makan gaji versus kerja sendiri, saya rasa kerja sendiri, mungkin risikonya agak tinggi lah because banyak aspek yang kita kena pastikan we perfect it before we be able to move to the next step. Cuma soalnya Datin, apa relevan, berasional, sesuai dalam hambatan ekonomi, mungkin pasaran perniagaan yang tidak menentu, persaingan yang semakin banyak,
seolah-olah menunjukkan suatu gambaran bahawasanya yang benar-benar ataupun mungkin 1% yang boleh survive dalam bidang perniagaan berbanding kalau kita lihat tawaran perniagaan itu yang ibarat bulan dan bintang tetapi tidak sepertinya. Okay. As everybody knows lah kan, kita pun life is ever changing lah. Okay, sama juga dengan perniagaan. Okay, kita tak adalah, saya tak cakap lah kita akan ada smooth sailing dalam perniagaan. Tak semestinya hari ini kita buka kedai, besok pelanggan dah masuk. Okay, tak semestinya kita letak duit kita RM50,000, tomorrow kita dapat RM500,000. Tak semestinya. Dia bukan equation begitulah. Okay. Tapi bagi saya yang penting adalah doing research on the right business yang you nak kecimpung. Okay, doing the market research. Ini ramai yang saya perasan lah kan, kebanyakan daripada usahawan this step dia skip. Okay, because dia kata dia nak jual tudung contohnya. Okay, tak apa nak jual tudung, okay, tak ada masalah. Tapi dia kena pastikan siapa sasaran pelanggan tersebut. What is the target market? Itu untuk mengurangkan, macam saya cakap, untuk mengurangkan risiko-risiko perniagaan. Bagaimana menjualnya? Ya, bagaimana nak menjual. Contohnya kan, tudung yang sama, tapi mungkin dia akan jual kepada pelanggan yang berbeza. Jadi kita kena tahu. Okay, kena tahu teknik-teknik tersebut, macam mana kita nak sampaikan produk kita kepada pelanggan tersebut. Dan that, insyaAllah, kalau kita understand the market strategy, insyaAllah the success rate is there. Tapi kalau kita tak understand, this is where dia akan jadi failure lah in whatever we do. Datin mungkin akan ada kongsikan seketika nanti mungkin perihal untuk melalui gelora dalam dunia keusahawan ini menggunakan all the social marketing ataupun marketing tools yang boleh digunakan. Tapi kita beralih dahulu kepada Natra. Ini adalah tentang kembali bekerja kepada golongan wanita, ya. Aspirasi dan juga inisiatif mungkin bukan saja kerajaan terkini, kerajaan sebelum ini juga untuk wanita kembali bekerja juga turut disekalikan dengan usahawan wanita. Pelbagai program ditawarkan, tekun dan sebagainya untuk membantu memberi geran. Cuma soalnya pada ketika ini mungkin hambatan wanita itu adalah kekangannya mungkin disebabkan yang pertama keluarga yang menyebabkan kadar berhenti kerja dalam kalangan pekerja wanita lebih tinggi berbanding lelaki. Yang kedua, kadar patusan kembali bekerja juga amat rendah. Dan yang ketiga, mungkin minat kepada bidang keusahawanan itu juga mungkin disebabkan kekangan keluarga. Apa benar keluarga masih menjadi penghalang kepada wanita dalam kerjaya? Takut saya nak menjawab soalan Cik Ismail sebenarnya. Sebab bunyi keluarga sebagai penghalang tu seolah-olah macam kita menidakkan pula keluarga tu sebagai juga sumber sokongan kepada kita untuk berjaya. So I do not like to see the situation as being penghalang kepada wanita, sama ada dia ingin bekerja, makan gaji ataupun berkecimpung dalam bidang keusahawanan seperti mana yang Datin telah kongsikan sebentar tadi. Pada saya, kalau menurut daripada Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2018, kita bawa sedikit ke belakang. 2018 Jabatan Perangkaan Malaysia survey telah menunjukkan dalam kalangan wanita yang berada di luar tenaga kerja 60.2% menyatakan bahawa kekurangan kepada mereka ataupun halangan kepada mereka untuk masuk ke dalam sektor pekerjaan, sektor ekonomi adalah disebabkan oleh tugas-tugas di rumah. Tanggungjawab menjaga keluarga. Tanggungjawab menjaga keluarga, it could mean you taking care of your children and you taking care of your sick elderly. Mungkin. Dan kerja-kerja mengemas, membasuh, memasak, semua ini termasuk. Dan keadaan ini juga telah menyebabkan kadar penyertaan wanita dalam tenaga kerja turut berlaku pengembangan secara amat perlahan. Saya juga ingin kongsikan statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia dalam tempoh satu dekad, Cik Ismail. 2012, kadar ini adalah pada 49.5. Cara kita membaca statistik ini adalah dalam 100 wanita di Malaysia ini hanya 49 orang sahaja yang bekerja. Sama ada secara makan gaji ataupun dengan bekerja sendiri, self-employed. Dan kita bawa ke depan sikit. Statistik terkini tahun 2021 menyaksikan peningkatan kepada 55.5%. Meningkat 6% sahaja, which is only 6 people. So dalam tempoh satu dekad itu, dalam 100 wanita,
49 orang pada 10 tahun yang lalu berbanding 55 orang pada tahun terkini. Jadi the progress is so slow menyebabkan saya rasa kita perlu lihat kepada apa yang menghalang akses mereka ini kepada sektor ekonomi. Okay. Definitely tugas menjaga keluarga, which is known as double burden atau double shift. Yeah. Whenever you work as a professional ataupun bekerja sebagai usahawan, you still come back home to look after your house chores, your kids, your husband, makan minum mereka. Jadi dalam banyak-banyak hal, perkara ini perlu kita cuba rungkaikan di manakah perlunya berlaku perubahan dalam sistemik kita. Definitely, suami perlu turut memainkan peranan lah for shared responsibility dalam household. Then only we can see a shift in participation among women dalam tenaga kerja, insyaAllah. Apa mungkin dunia pekerjaan masih lagi berlandaskan it's a man's world ataupun patriarki dalam industri perburuhan dan pekerjaan ini yang menyebabkan mungkin tidak boleh setara atau sama, tetapi seolah-olah tidak adil dari segi ruang pekerjaan, peluang pekerjaan. Graduan wanita lebih ramai daripada lelaki, tetapi bilangan pekerjanya itu mungkin peratusannya tidak seperti yang dilahirkan dalam peratusan graduan itu. Pemerhatian Cik Ismail itu memang sangat-sangat tepat dari segi peratusan graduan wanita dalam, kita tengok undergraduate level sudah cukup 62% berbanding lelaki 48%, but sadly it doesn't translate into them going into the workforce. Penyertaan mereka di peringkat awal pekerjaan, dunia pekerjaan makan gaji memang agak tinggi berbanding lelaki, 57%. So lebih daripada lelaki. Tetapi apabila kita melihat kepada peningkatan advancement mereka dalam kerjaya, di situlah berlakunya the dwindling of the figure. Sebab fitrah kita apabila kita lihat graduan selepas habis belajar, masuk ke dunia pekerjaan, mula mendirikan rumah tangga Datin, kemudian lepas tu mula berkembang dalam keluarga. Jadi isu-isu ini yang menjadikan semakin ramai wanita mungkin terpaksa mengambil cuti dari bekerjaya. Dan apabila mereka ingin kembali, the issue is they are lost in terms of probably industry punya insights. Lost dari segi kemahiran-kemahiran, dari segi skills dalam teknologi, for example. Jadi inilah yang organisasi saya, Talent Corp, cuba untuk address dan cuba untuk tangani supaya wanita ini berasa bahawa mereka disokong untuk kembali ke dalam dunia kerjaya. And definitely saya sangat-sangat berasa yang kita perlu berikan lebih banyak advokasi kepada pelajar-pelajar kita lah. Sebab mereka tak nampak. The first thing for them after graduating is masuk dalam dunia pekerjaan. Tapi halangan-halangan selepas itu, macam kata Cik Ismail tadi, is it a patriarchal world in the workspace? Maybe it is still. It is still in certain areas, but we are making ways also. To be up there setara dengan lelaki. Kita tak ambil tempat lelaki tau YB, tapi kita cuma mengambil hak kita kembali. Sebab we have all the potential, insyaAllah. Keadilan ataupun konsep itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Datin mungkin ketahui sini tadi, tapi saya akan berbalik kepada Datin seketika nanti. Kita teruskan dengan YB. Kalau tadi kita banyak bercerita berkenaan tentang pembahagian pekerjaan itu, ruang pekerjaan, mungkin disebabkan oleh pandemik COVID-19, kita menyaksikan ada suatu ruang pekerjaan yang telah pun dijadikan catalyst kepada ruang pekerjaan baru, iaitu gig economy. Ia boleh dikategorikan sebagai mungkin bekerja sendiri, kerana freelancer juga dikatakan you are your own boss, bekerja sendiri dan menjana pendapatan sendiri. Ramai anak-anak muda graduan pada ketika ini lebih berminat dengan gig economy. Mungkin disebabkan penawaran gaji untuk graduan yang tidak bermaruah. Kalau 2,500 di Kuala Lumpur, saya boleh andaikan ia tidak bermaruah untuk graduan, YB? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab Cik Ismail, saya ingin bertambah sedikit dengan apa yang Puan kata tadi. Berkenaan dengan memperkasakan kedudukan wanita dalam negara ini penting. Kerana dalam sejarah Malaysia ni kali pertama kita pernah melihat dalam cerita satu sejarah, timbalan Perdana Menteri adalah seorang wanita, Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Itu adalah satu perkara yang kita nampak ada perubahan dalam landscape politik. Dan saya juga setuju dari segi politiknya, Kementerian Wanita ini bukan hanya menjaga kebajikan wanita dan pembangunan.
diperluaskan lagi kementerian itu supaya memberi peluang-peluang daripada pekerjaan dan juga empowerment. Itu wajib dan kini saya menjawab Tuan Ismail. Berkenaan dengan gig ekonomi ini adalah something yang is very big scope. Ya. Mereka adalah penyelamat kita waktu kita PKP. Ya, mereka bertarung nyawa mereka untuk menghantar makanan dan sebagainya. Kalau kita melihat berbanding dengan negara Malaysia, Europe dan juga Amerika Syarikat, dia ada skim-skim yang menjaga golongan ini. Tapi di Malaysia kita tidak ada. Dan antara kita perlu lihat, saya pernah makan kaji dan saya pernah bekerja sendiri. Saya daripada golongan dua-dua golongan ini. Sudah tentu dua-dua golongan ini ada risiko. Termasuklah saya sekarang sebagai seorang ahli politik dan juga pembuat dasar. Memang semua kerjaya ini ada risiko dia. Tapi golongan yang P-hailing ataupun yang golongan besar itu, apakah punca dan faktor mereka perlu menjadi ataupun mengambil tugas itu. Itu adalah betul kita perlu berfikir, adakah mereka rela ataupun terpaksa ataupun there is no choice. Dan kita perlu lihat sama ada mereka kadang-kadang saya rasa mungkin bukan mereka minat sangat pun tapi terpaksa kerana tanggungan dan kos hari hidup tu. Kita lihat dan semalam kita lihat adalah hari kerja Malaysia sedunia. Perdana Menteri dalam ucapan beliau berkata, kita tidak boleh nafikan bahawa upah di Malaysia ini tidak standard dengan apa yang kita hidup sekarang. Dengan kos hari hidup, dengan inflasinya. Inflasi kita sekarang 3.6%. Itu adalah secara nasional. Kalau kita lihat di luar bandar adalah 2.6%. Di desa dan bandar adalah 3.8%. Begitu juga kadar pengangguran ini di seluruh negara adalah berbeza ikut desa, kampung dan juga negeri dan juga secara skop yang besar. Dan golongan gig ekonomi ini adalah salah satu penyumbang terbesar juga kepada ekonomi negara. Tapi kita harus juga mencari dan juga mewujudkan kaedah bagaimana kita harus menjaga mereka. Dan contohnya skim insurans tu. Dan cuma, juga YB, ada yang pertikaikan gig ekonomi ini adalah satu sektor pekerjaan yang tidak mampan. Ia tidak sustain untuk satu tempoh yang lama. Mungkin tempoh seketika, ia bagus. Tetapi untuk jangka panjang, ia tidak menjamin ruang kerjaya yang baik. Saya kurang setuju dengan itu pandangan sedang. Sebab apa? Saya kata perkembangan globalisasi dengan AI, dengan Internet of Things. Kerana perkembangan ini harus juga disokong oleh gig ekonomi ini. Dia tidak berjalan sendiri. So ada sokongan dan dokongan daripada golongan gig ekonomi ini untuk generate income secara selaras. Ya. Contoh kata sekarang kita ada Grab, kita ada Food Panda dan kita ada banyak syarikat yang gunakan menjual marketing dan juga menjual barang melalui online. Siapa yang menyampaikan adalah golongan gig ekonomi ini. So tanpa mereka juga saya rasa bukan mudah. Padahal kalau kita lihat sektor ini sedang berkembang. Tapi walaupun saya sebagai pihak kerajaan dan juga pembuat dasar, kita akan juga ambil langkah kritik. Not necessarily must support everything what the government says. Itu adalah mungkin dari peringkat atasan. Kalau kita ni wakil rakyat, kita hari-hari duduk bincang dengan orang kedai kopi, kita dengar apa masalah rakyat. Secara direct. Ada kebetulannya, ada yang perkara yang kalau tak tepati apa yang ataupun hasrat rakyat, kadang-kadang kita kena tegur. Tegur pada kerajaan bahawa kita perlu perhalusi setiap golongan yang memberi sumbangan kepada ekonomi negara. Kita harus menjaga setiap golongan termasuk gig ekonomi ini. Cadangan saya kepada kerajaan, kita harus juga memberikan skim insurans kepada mereka. Itu adalah wajib sebab mereka ada keluarga, tanggungan dan sebagainya. Kalau kita lihat gig ekonomi ini bukan saja orang yang biasa, ada yang graduate, ada yang ada diploma, degree, masters, ada yang PhD pun. Ada yang PhD. So maka kita tidak boleh pandang remeh pada golongan gig ekonomi ini. Dia adalah tanpa mereka pada waktu PKP ini saya rasa sukar untuk ramai yang... Tapi soalnya YB, memang kita tidak pernah pandang remeh kepada golongan yang bekerja dalam sektor itu. Cuma sektor itu yang meremehkan mereka kerana ada penyedia-penyedia perkhidmatan yang mungkin menindas pekerja ini, tidak membayar upah. Tempoh hari ada berlaku isu berkenaan tentang Grab Food, Food Panda dan sebagainya. Jadi ia menyebabkan ada berlaku satu dominasi penyedia perkhidmatan ini yang mungkin menindas. Perkara ini saya sangat setuju dengan Cik Ismail kerana saya juga menyarankan kepada kerajaan agar perlu teliti syarikat-syarikat besar ini sebab mereka mengaut keuntungan yang besar. Yang rider semua ini menaruh nyawa mereka. Mereka berjalan di jalan raya. Next second is uncertain.
So saya juga ingin menegaskan di sini, syarikat-syarikat besar ini jangan hanya fokus kepada mengaut keuntungan. We kena ada shared value. Ya, shared value di mana kita kena harus ada nilai yang tak pernah kita dengar ada syarikat itu bertutup. Kita dengar laporan kewangan setiap tahun syarikat-syarikat besar ni ada, dia orang dapat pulangan yang besar, ada profit yang besar. Dan bagaimana boleh kalau kita tidak menjaga kebajikan mereka? Saya rasa sektor-sektor ini harus teliti semula dasar-dasar syarikat, terms and condition mereka dan juga dokumen-dokumen yang wajar untuk memartabatkan Kerana golongan ini. itu kita perlukan suara YB di Dewan Rakyat. Saya akan. Ya, Datin. Tadi kita bercerita juga gig economy menyentuh dan kita memperluaskan jangkauannya dan juga perbincangannya. Kali ini kita melihat kepada sektor digital marketing, yang mana platform-platform kalau di pilihan raya tempoh hari ada digunakan terma TikTokerization. TikTok ini sudah menjadi satu dikatakan culture atau budaya. Lahir ramai pempengaruh daripada portal-portal media sosial seperti ini. Malah dilaporkan ada yang mencecah RM40,000 pendapatan sebulan. Apa mungkin ini boleh dijadikan satu batu loncatan untuk ruang kerjaya dan juga ruang pemasaran yang lebih baik menggunakan pempengaruh? Bercakap tentang social media marketing ni, okay, interesting, memang very interesting, because this is the moment in our life yang kita boleh kata, kalau orang muda cakap lah, masuk duit banyak lah. Okay, yes, saya akui, okay, so, sebagai seorang usahawan, saya agak ketinggalan. Okay, agak ketinggalan kerana kita tidak kata, kalau kita tidak bersaing dengan the current trend, you know, because this is where kata people kata would like to build a legacy lah in this current moment. Okay, tapi bercakap tentang social media marketing, dia nampak senang sebenarnya. Dia nampak senang, tapi ada banyak juga aspek-aspek yang kita kena memperhalusi dia. Maknanya contoh dia, the logistik. Okay, the logistik of barang bila kita nak deliver to kita punya customer. Kita kena pastikan barang yang kita letak kat TikTok tu sama dengan barang yang kita nak hantar. Ya, kadang-kadang dia gambar kat TikTok tu nampak menarik, cantik. Bila sampai, dah lain. Saya ada pengalaman peribadi, tapi saya tak mahu share di sini lah. Saya tahu, memang. Okay, itu satu. Satu lagi about kita punya customer service. Okay, sebagai seorang consumer, I'm sure all of us kan, kita bila kita nak order, kita tengok bila time kita free lah. Kita kadang-kadang malam-malam nak tidur kan, kita scroll, kita nak terus kita ketik WhatsApp this particular vendor kan. Tapi kalau diorang tidak kata ada teknologi yang menolong mereka untuk menjawab balik, diorang akan lost the opportunity. Jadi macam tadi YB cakap lah, dia kena make sure that dia punya AI, internet, IoT semua kata perfect. Supaya mereka boleh grab the opportunity. Because customer ni akan datang bila-bila masa je. Bila kita nak dalam online lah, social media. Okay? Itu satu. Satu lagi yang saya perasan lah tentang orang yang social media ni, mereka ni must know who's their competitor. Okay, must know who their competitor. Because barang-barang yang diorang jual dalam social media, contoh dia TikTok ni, kadang-kadang barang tu sama daripada same supplier. Saya dah cuba dah. Saya beli tudung. Saya cakap pasal tudung kan, masa saya beli tudung lah kan. Benda yang sama saya cakap. So dia sebenarnya bila saya order daripada vendor yang berbeza, bila sampai tudung tu daripada supplier yang sama. Kainnya sama. Kainnya sama. Okay, mungkin harga agak berbeza. Tapi how do I actually order from this particular lady? I tengok cara dia interact with me. Tapi saya kalau beli, saya tak beli on the spot. Saya akan actually WhatsApp few of them. Saya tengok siapa akan bagi saya perkhidmatan yang terbaik. Jadi saya sarankan kalau untuk social media marketing ni memang dia adalah satu opportunity, opportunity for mereka yang ingin bekerja sendiri. And most important macam you cakap tadi, Ismail cakap, the knowledge tu. The knowledge tu very very important. Okay, the content, macam mana kita nak letak content yang menarik. Okay, macam mana kita nak letak visual yang menarik. Macam mana kita nak menarik customer, menarik mereka supaya beli barang kita. Because kadang-kadang bila kita jual, especially those people yang baru kan, kadang-kadang produk mereka tu tak ada pun dalam pasaran. Tak ada dalam pasaran, because produk baru, tak apa-apa produk orang jual sometimes, you know. So macam mana kita nak menarik customer supaya mereka beli produk kita.
because there's actually semua jual kat social media. Okay. Alright, jadi for me, I think it's a good opportunity, okay, for graduate untuk jump the bandwagon and then do the business online. Tapi at the same time, sebagai seorang mother lah kan, sebagai seorang mother, I think having a job, having a job, okay, is also very very important. Okay, right? Dan mungkin dia lakukan bisnes ni sebagai second income. Okay. Yeah, side Part-time. hustle. Okay, side hustle. I mean, I don't know whether you guys both agree, tapi sebagai seorang mother, sebagai seorang usahawan, I don't tell my children, okay, teruslah buat bisnes. Ya. Tapi takut side income tu yang lagi lumayan daripada... Dia memang akan jadi macam tu. Okay, tapi macam tadi YB cakap, even Ismail cakap macam gig economy, dia mungkin tak stable. Dia mungkin untuk this era. How about the sustainability of the next era? Okay, next generation. Okay, macam influencer contohnya kan, nak jadi influencer. Mungkin sekarang ni you memang ada muka lah. Handsome, ada kata commercial value, alright, boleh jadi celebrity in the 20s. When you move on, ada lagi tak you punya value tu? You nak kena compete dengan orang lain. So we have to look into that aspect. Mungkin dah berusia buat konten masak. Konten masak pula kan, macam Kara Aiming kan. I amazed, macam mana dia boleh attract people and make millions of dollars. Which is such amazing lah. Itulah dia. Kreatif dalam perniagaan ini juga satu mungkin ruang untuk mereka yang kreatif menonjolkan bakat dan kemahiran mereka. Tetapi masih kepada tajuk dan persoalan kita, perniagaan ataupun kerja sendiri. Perniagaan dalam talian ini mungkin ramai yang sudah cuba menceburi dalam bidang yang semakin boom atau semakin meledak ini. Malah ada dilaporkan pelajar berusia 16 tahun pun mencecah pendapatan 100,000 sebulan atau setahun. Tidak pasti angkanya. Cuma apabila ia menjadi demotivation kepada anak-anak ini, kerana baru-baru ini ada juga laporan melaporkan lepasan SPM tidak mahu untuk menyambung pelajaran kerana melihat ruang perniagaan digital ini lebih baik, menjadi influencer lebih baik, menjadi selebriti media sosial lebih baik bagi mereka. Apa baik untuk situasi ekonomi dan situasi kerja pada ketika ini? Baik untuk situasi ekonomi sebab dia merancakkan lagi aktiviti ekonomi, and transaction in economy is always welcome sebab definitely dia menjana pendapatan dalam seluruh value chain itu kan. Tapi situasi yang merisaukan dalam isu pembangunan bakat sekarang ini adalah kerana pelajar lepasan SPM sendiri, kalau tak silap saya laporan yang Cik Ismail sebut tu dalam 47 atau 49% lepasan SPM yang berpandangan bahawa menjadi influencer lebih baik dari segi penjanaan pendapatan selepas belajar, which is very worrying for the fact that pandangan mereka terhadap pendapatan dan pekerjaan ini agak short-sighted. Yang ini yang perlu kita perbaharui dan kita perbetulkan, termasuk dalam kalangan ibu bapa dan termasuk dalam kalangan guru-guru di sekolah, termasuk kaunselor sekolah yang membimbing kerjaya anak-anak ini. The point is, mereka hanya melihat apabila gaji itu diperolehi semasa permulaan pekerjaan. What about the progression of your own career and work, dan dari segi pengembangan gaji selepas 3 tahun, selepas 5 tahun. Poin yang telah berulang kali disebut oleh Cik Ismail sendiri, YB sendiri, Datin sendiri, the sustainability of job. For now, kita memang melihat isu itu, sektor itu, gig economy, sebagai sama ada usahawan dari segi usahawan online ataupun influencer, celebrity, media sosial sebagainya, sekarang ini tengah boom. Tapi adakah senario yang sama akan berlaku dalam 5 tahun akan datang apabila Internet of Things berkembang dengan lebih pesat, apabila AI jauh lebih berkembang dengan pesat. Sekarang ini ChatGPT menjadi satu fenomena. Perlukah lagi kita memerlukan influencer satu hari nanti? Kalau AI boleh menggantikan mereka. So lagi lawa pun ada. Ya, lagi lawa, kekal muda. Tadi kalau isu yang Datin sebut, kalau kita dah meningkat lagi 10 tahun, wajah kita dah mungkin tak sesuai, dah tak mempunyai value dalam market, how do we then address all these issues? Dan probably AI is the answer. So, di pihak saya sendirilah, personally, I would think that kita mempunyai
tanggungjawab yang sangat besar untuk memberi kesedaran kepada golongan muda masa kini. Everybody, including saya lah, zaman sekarang muda, dulu yang lebih muda tu, we are always attracted by the lucrative pendapatan, kan? Yang tu memang menjadi punca utama sebab dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, inflasi yang tinggi, ramai orang tidak ada pekerjaan. This is the shortest way possible for you to earn a living. Jadi the sustainability of your life lepas tu macam mana? Itu antara isu yang perlu kita tengok dengan lebih mendalam lah sebenarnya. Seperkara lagi isu YB, saya nak sentuh juga laporan Jabatan Perangkaan. Median ataupun household income antara, ini lebih sensitif sedikit tetapi perlu diperakui dan perlu diperjelaskan antara kaum di Malaysia. Golongan Chinese ataupun Cina mungkin lebih besar dari segi household income, ya, pendapatannya berbanding Melayu dan juga India ataupun yang lain-lain. Jadi ini adalah realitinya kerana dilaporkan di media-media tempatan dan juga oleh Jabatan Perangkaan. Jadi dalam aspek kesenjangan ekonomi ini antara kaum ini juga turut berlaku kerana kerisauan mungkin banyak suntikan untuk usahawan Bumiputera, mikro, kecil dan sederhana. Namun soalnya mereka masih terperangkap dalam kategori mikro, kecil dan sederhana. Tidak keluar daripada kepompong beralih kepada MNC. Jadi apa silapnya? Apakah silapnya suntikan dana atau silapnya usahawan itu sendiri yang tidak mahu berganjak dalam skala lebih besar? Baik, saya rasa rata-ratanya kita perlu akui bahawa golongan yang terkesan ni, median income ni adalah golongan masyarakat Melayu itu sendiri. Sebab jumlah populasi itu, masyarakat Melayu itu selalu tinggi dan kadar kemiskinan itu pun antara kadar masyarakat Melayu itu sendiri. Bahawa golongan kaya ataupun yang berada ni dalam kalangan masyarakat Melayu ni adalah yang hanya segelintir kecil ataupun boleh kata elit saja. So memang ada kesan bahawa PMKS ni saya rasa ada beberapa polisi dasar yang kita perlu tukar mengikut kesesuaian sebenarnya untuk memartabatkan golongan masyarakat Melayu dan masyarakat India khususnya. Kerana kalau kita lihat beberapa suntikan dana ataupun dalam bajet yang lepas itu pun memang ada peruntukan yang tambahan bagi Kementerian Usahawan dan Koperasi itu sendiri. Kalau kita lihat tekun, ada dana yang diperuntukkan untuk masyarakat Bumiputera. Ada juga kepada masyarakat India. Soalannya, dana ini untuk mereka mendapati dana ini perlu ada terms and condition, syarat. Kalau kita lihat, kalau mereka ada niat untuk berniaga, tapi syarat itu menghalang sebenarnya. Dan saya juga ada buat satu kenyataan pada minggu lepas kepada menteri supaya untuk diperhalusi dan juga mempertimbangkan untuk memberi ruang supaya dana-dana ini boleh mereka diperolehi. Dan sudah tentu tekun ini lebih boleh mudah lah, lebih mudah, bermudahkan kerana orang yang berniaga ni memang ada niat untuk berniaga. Kalau kita memberi pinjaman, sudah tentu mereka akan ada pulangan. Dan sudah tentu pada masa yang sama ada juga risiko di mana mereka perniagaan itu tidak sukses ataupun tidak mampu bayar balik kepada kerajaan. Dan itu adalah, kalau kita lihat ni, ada kebanyakannya adalah dana tu ada sebenarnya. Tapi syarat di beberapa kementerian dan juga jabatan dan juga agensi-agensi ini perlu diteliti semula mengikut kesesuaian. Kalau kita lihat ramai yang golongan yang golongan peniaga ini, kalau ada niat yang betul-betul nak berniaga, kalau kita nampak SME, memang ada perlu ubah secara total. Khususnya kalau kita lihat corporate tax 25%, 25% berbanding dengan income tax individual yang kita bayar. Kalau kita lihat negara kita ni, sebenarnya income tax cukai individu tu rendah berbanding dengan cukai korporat. Tapi kalau kita lihat di Europe, di United Kingdom, cukai individu lebih tinggi daripada cukai korporat kerana individu tu dapat pendapatan yang lebih tinggi. So maka saya rasa perlu ada kaji semula dalam PMKS ni bahawa cukai-cukai itu perlu dipertimbangkan. Kerana semua dalam golongan kategori PMKS ni bukan semata-mata mereka dapat pendapatan lumayan tu 100,000, 200,000. Mungkin ada yang kurang daripada itu. Tapi kalau kita rata-ratanya ramai yang saya yakin kerajaan ada data. Kerana waktu PKP ni kerajaan ada bagi grant ataupun untuk peniaga dapat RM3,000 setiap orang peniaga yang tiada perniagaan. Apa cukup RM3,000 tu? Sudah pasti tidak cukup. Saya juga adalah seorang yang pernah bekerja sendiri. Saya tahu memang bukan mudah untuk seorang peniaga itu sebab dia kena jaga perniagaan dia, kos-kos untuk pengurusan dan juga perlu menjaga keluarga mereka dan return of investment yang mereka merancang sama. Memang saya yakin akan terjejas. Tapi kalau kita lihat daripada bajet yang kali ini, belanjawan 2023 ni, sangat lebih
inklusif, lebih eksklusif nampaknya kerana dia meliputi semua golongan masyarakat termasuklah peniaga, orang yang nak bekerja dan sebagainya. Selain daripada itu, kalau kita lihat adalah saya ingin keluar sedikit daripada isu gaji dan pekerjaan ni. Kalau kita lihat isu pendidikan juga adalah faktor dan sumber kenapa kita ada pengangguran yang tinggi kerana we do not produce the market needs. Kita tidak melahirkan graduan yang memerlukan atau keperluan industri. Kadang-kadang satu industri itu kita telah produce yang terlalu ramai. Atau industri terlalu demanding? Ya mungkin ada, tapi kalau kita lihat industri yang kita perlu kaji semula pendidikan-pendidikan di negara kita ni kerana graduan yang kita keluar ni ada, we have to admit, ada yang terlalu selektif, ya, terlalu pilih sangat kerja. Tapi ada tidak. Ada yang rakan-rakan saya ramai yang bekerja, belajar graduate daripada universiti. Ada yang nurse, tapi dia kerja di pasar raya. Okey. Ya, ini yang isu kalau kita nampak. Kerana news jururawat ni mungkin di overproduce, contoh saya katanya. Tapi sektor yang perlu tu tiada pun graduate daripada situ. Maka ada juga faktor daripada sistem pendidikan kita juga itu harus perlu dilihat semula. Bagaimana pendidikan yang sekarang ada tu adakah relevan for the current situation and the future. AI sekarang ada, Internet of Things in the future, the next 10 years, saya yakin EV is taking over the market. Adakah negara bersedia untuk melahirkan graduan yang boleh menampung ataupun masuk dalam industri EV ni? Ya. Bagaimana kita nak saing dengan negara-negara Asia dan juga international world? Ya, saya nak dapatkan mungkin perbahasan berbeza daripada Puan. Kerana YB mengatakan kepakaran skills graduan ini tidak memenuhi bidang pekerjaan. Ya. Saya mungkin agak skeptikal dalam isu ini kerana saya melihat pada kali ini kita melihat industri yang lebih demanding. Ataupun bilangan penawaran itu tidak mencukupi dalam penghasilan graduan yang semakin ramai. Contoh paling dekat adalah pegawai perubatan. Kapasiti dan juga kekosongannya sedikit, tetapi saban tahun mungkin ribuan graduan perubatan dilahirkan. Ini sahaja membuktikan bahawasanya kita mengalami masalah yang lebih besar daripada penawaran graduan, iaitu masalah pekerjaan dan juga sektor ekonomi dalam negara kita, Puan. Saya suka untuk recall beberapa polisi yang telah berubah di dalam negara kita, ya. Antaranya dilaksanakan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi baru-baru ini apabila mereka mengkaji semula program-program di bawah fakulti-fakulti di dalam universiti untuk tertiary education bagi menangani isu-isu sebegini. Terlalu banyak supply of talent berbanding penawaran pekerjaan dalam industri yang mungkin sudah tidak lagi relevan ataupun sudah berubah keperluan dari segi kemahirannya. Jadi ini antara saya rasa titik tolak yang utama yang perlu kita pertingkatkan. Di dalam yang pertama sekali memang satu tindakan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, tetapi juga sekarang ini saya rasa pandangan saya sendiri perlu dimulakan oleh Kementerian Pendidikan pula. Sebab kita tidak boleh tengok dia hanya pendidikan menengah. Pendidikan rendah sudah perlu kita suntik elemen-elemen ini supaya the future emerging talent sudah ada pendedahan mengenai future trend of job and workforce. Boleh kita menangani isu-isu yang penawaran tak kena, industri tak sesuai, industri demanding. Sebenarnya yang demanding di dalam industri, pandangan saya sendiri, kalau mengikut daripada laporan yang dikeluarkan oleh Talent Corp setiap tahun melalui Critical Occupations List yang lebih dikenali sebagai COL, mungkin YB pernah mengikuti laporan-laporan sebegini, ya. Tiap-tiap tahun kita akan engage dengan beratus-ratus syarikat dalam kesemua sektor industri. Dan kita akan kenal pasti di manakah berlakunya loophole, ketirisan, loophole, ketidakmampuan untuk dipenuhi oleh local talent. Dan kita dapat kenal pasti bahawa sebenarnya yang dititik beratkan oleh industri kita adalah dari segi soft skills. Regardless whatever bidang yang kita belajar sekalipun, asalkan soft skill kita itu A, insya-Allah kita akan dapat kerja. Sebab tu tak heran saya kalau ada orang yang belajar dari dalam program yang lain, tiba-tiba kerjanya tak kena dengan apa yang dia belajar. Tapi dari segi sektor pekerjaan, ini juga satu isu. Sebab talent mismatch. Bidang pendidikan tak sama dengan bidang pekerjaan. This is also an issue that we need to address. Dan isu inilah juga yang dibawa oleh Talent Corp apabila kita berbincang dengan pihak EAC. Apabila kita berbincang dengan pihak Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, talent kita perlu tahu bagaimana hala tuju untuk memilih bidang pengajian tinggi supaya kerjaya yang mereka pilih itu sehala
Kerjaya yang mereka pilih itu memang memenuhi keperluan industri. Dan apakah yang perlu kita komplementkan, lengkapkan kepada kemahiran-kemahiran mereka ini, which is the soft skills, interpersonal skills, kemahiran untuk seperti yang kita bualkan tadi YB sebelum masuk ke sesi ni. Kemahiran penyelesaian masalah, analytical thinking, semua ini sangat-sangat penting. Jadi pandangan saya, kalau kita rangkumkan, insya-Allah tak ada masalah. Okey. Antara skill dan juga academic certification ini mungkin tidak lagi menjadi perbahasan yang besar kerana ada juga saya mendengar pelajar perubatan berubah karier menjadi seorang jurusolek. Jadi ini mungkin dunia sudah berubah dan evolusi. Cuma tadi disebutkan oleh Puan Dinajrah adalah berkenaan skill. Asas keusahawanan yang bukan hanya program-program di peringkat pengajian tinggi tetapi perlu dimulakan di peringkat sekolah rendah mungkin, diteruskan sekolah menengah dan tertiary education itu sebagai add-on kepada apa yang sudah dipelajari. Apa mungkin Datin mempunyai pandangan dari segi asas keusahawanan ini perlu dimulakan sedari usia mungkin sekolah rendah? Yes, saya pun setuju. Saya setuju dengan pandangan Puan Dina. Puan Dina, ya. Asas keusahawanan ni memang perlu diserapkan daripada primary education lah. Yeah. Okay. So masa anak saya di sekolah rendah, diorang ada they call it apa? Minggu keusahawanan. Oh, okey. Okey, minggu keusahawanan di mana mereka diberi peluang untuk menjual. Okey. Dan dia bagi tugasan lah. Dia bagi tugasan untuk mencari barang-barang tersebut. Okey, mungkin dia akan suruh mak dia masak ke apa. So come up with their own budgeting, come up with the pricing yang diorang ingin jual barang-barang tersebut. Jadi saya rasa ini adalah asas-asas yang penting. Because macam whether we like it or not, the world is we cannot expect. Walaupun kita dah go through university, kita tak boleh expect kita balik kita dapat kerja. Because saya belajar di luar negara. Okay, masa suami saya belajar di luar negara, kerajaan told them tak payah balik. Okey. Okay, stay back in the US. Because tak ada peluang pekerjaan di Malaysia at that time. Because it was recession. Okay, so kalau balik pun mereka cuma akan mendapat gaji selama RM400. My husband is a qualified architect, Okay. Nak balik RM400, apa yang boleh kita buat dengan RM400? Jadi mereka mengambil kata peluang untuk bekerja di luar negara. Yeah. Okay. Get back to keusahawanan. Jadi apa yang maksud saya, the skill yang kita patut diterapkan di primary school, di secondary school dan juga di university, kita mesti teruskan juga skill-skill about how to actually survive lah in the world. Because kita tak boleh harapkan bila kita keluar tu kita akan dapat pekerjaan yang our dream job. Yeah. Okay, our dream job. Mungkin nak dapat tu our dream job tu, there will be kata few things that a few challenges that we have to go through. So while waiting, to get to where we wanted to go, so this is where our skill yang kita dah kata develop, from beginning mungkin boleh dipakai. Yeah. Okay, boleh dipakai and mungkin macam tadi Ismail cakap, kadang-kadang dia akan backfire kerana peluang yang dapat daripada sekarang ni lagi lebih daripada peluang yang pekerjaan dia akan dapat. Betul tak? Itu selalunya yang kita risau kan. Tapi why not? For me, why not? Apa mungkin keusahawanan boleh dijadikan dream job selepas ini untuk anak-anak muda ini? For me, why not? Okay, because saya dulu pun bekerja juga. Saya bekerja. Okay, but at one point of time, saya dah tak boleh nak teruskan pekerjaan saya because of the time commitment. Bila kita bekerja, kita kena commit ourselves 9 to 5. Alright, 9 to 5 dan kita have to be responsible to the task that be given to us, the job task. So bila sebagai seorang wanita lah ya, bila kita dah sampai to that level kan, sometimes kita dah macam okay, what should we do next? What should we do next? Okay, so this is where the dream job lah, as you say, keusahawanan. Okay, so why not kita build the dream job? Maksudnya kita dictate our own time. Okay, they dictate on how much money that we want to make. So what kind of business we want to be in. Okay, how much at the time that we want to put in our business. Tapi whatever it is, work is still work lah. Kalau kita expect to be dalam perniagaan, tapi kita sendiri tidak meletakkan kata perniagaan tu sebagai satu kata our responsibility, to commit to whatever that kita letak, maknanya dia tak ke mana pun.
So sama jugalah macam kita dapat kerja lah. Kalau kita telah diberi peluang untuk bekerja, tapi kita sendiri tidak komit dengan pekerjaan tersebut. Datang lambat lah, bila diberi tugasan kita tak buat lah. Kita, we play a lot, we do not really focus. Our bosses would know, right? Sama juga. Okay, because our bosses will be looking at us. Tapi bila kita berkecimpung dalam perniagaan, tak ada siapa pun nak look at us. Okay, you can actually do it on your own. Tapi the results will show. The results will show. Yeah. Okay, so for me, back to the question, yes, it's very, very important untuk serapkan kata the skills. The skills of entrepreneurship. Dan banyak agensi-agensi di luar seperti InScan, Mara, Tekun yang ada program-program untuk usahawan. Contohnya jika mereka yang bekerja sekarang makan gaji ingin berkecimpung di dalam dunia perniagaan, for me this is the avenue yang mereka boleh kata pergi untuk belajar cara untuk kata menjalankan perniagaan. Dia ibarat kalau kita berniaga tanpa ilmu, ibarat menutup mata dalam gelap. Ya, seolah-olah menambah double jeopardy. Kesan-kesan negatifnya itu. Tapi itu mungkin dalam perspektif yang lain. Kita melihat dalam aspirasi politik ini penting kerana kehadiran YB di sini adalah untuk menjawab soalan berkenaan aspirasi politik ini. Tahun lalu sudah dimulakan untuk undi 18 dan tahun ini diteruskan lagi untuk pilihan raya negeri. Jadi golongan 18, 21 dan juga golongan yang didaftarkan sebagai pendaftar dan juga pemilih-pemilih baharu akan melihat aspirasi kerajaan perpaduan ini apakah menyelesaikan isu pengangguran, isu peluang pekerjaan dan ruang mungkin untuk usahawan ataupun pekerjaan sendiri. Jadi ini waktu yang amat genting, crucial. Jadi apa mungkin kerajaan perpaduan boleh menyelesaikan isu ini dalam masa terdekat, malah untuk menyelesaikan masalah miskin teka menjelang hujung tahun ini, YB? Baik, saya rasa Perdana Menteri telah pun sebutkan bahawa beliau dan juga pasukan kabinet bertungkus lumus untuk menoktakan miskin tegar. Itu adalah satu cabaran yang besar. Dan kita perlu ingat, miskin bandar antara yang terbesar dan juga sumbangan dan juga contribution to miskin bandar adalah antara graduan-graduan ini juga. Kerana mereka berduduk di bandar. Dan kalau kita lihat dalam sekarang ni dalam Kerajaan Malaysia Madani ni, kita dalam 12 kementerian ni memang ada TVET. Dan kerajaan sedang berusaha sekarang untuk engage dengan syarikat-syarikat korporat swasta supaya lebih untuk membantu golongan-golongan khususnya anak muda. Kalau kita lihat, kita ada dua jenis golongan yang kita ada. Kita ada satu adalah book skill di mana orang yang hebat dalam akademik. Dan satu golongan adalah yang mampu berkecimpung ataupun membina dari segi skill. Dan antara dua ni, dan ada juga satu golongan ni yang di mana dua-dua ini mereka bukan dalam golongan dua ni. Di mana bagaimana kita nak bantu mereka. Di sinilah kita memerlukan TVET. Di mana kita lihat seorang tukang gunting rambut, kalau kita ambil pekerja daripada luar negara, contohnya ambil seorang pekerja dari India. Gaji dia RM2,000. Dan kalau seorang rakyat Malaysia, anak muda bekerja dan juga belajar ataupun habis dalam TVET, dan ini juga dicadangkan oleh Timbalan Perdana Menteri bahawa beliau dan pekerja ini harus dibayar gaji RM3,000 ke atas. Bahawa kita dapat membantu juga golongan anak muda. Kalau kita lihat anak muda sekarang sudah tentu ya, PRN ni tidak lama lagi. Saya rasa 6 negeri ni, kita PRN khususnya Kedah, Penang dan 6 negeri ni, rata-ratanya anak muda ni adalah dia ada trend dia. Ada satu trend ni mengikut kepada tokoh politik mereka masing-masing. Ada golongan ini. Dan ada juga golongan anak muda antara 18 hingga 20 ni yang memahami situasi politik negara sebenarnya. Dia tidak mengundi berasaskan kepada dasar ataupun polisi yang ditawar oleh kerajaan yang sedia ada sekarang ataupun pemimpin yang ada sekarang. Ada juga golongan ini, ada yang golongan terbesar sekali adalah mengikut pattern mereka mengundi adalah mengikut parents, ibu bapa mereka. Contoh ibu bapa tu mengundi parti A, di balik mereka pun akan mengundi parti A ataupun mengundi parti B. So ada beberapa golongan ini. Tapi masalah walaupun pengundian ini ada faktor-faktor lain, tapi isu anak muda ni memang kerajaan pandang serius. Dan saya sebagai anak muda, saya juga mencadangkan waktu dalam sidang parlimen, saya mencadangkan supaya TVET ini diwajibkan kepada banduan dan juga kepada juvenil, banduan juvenil dalam penjara. Dan menteri ada jawab, Menteri KDN ada menjawab bahawa ada segelintir program yang sedang berjalan dan juga diberi
kata bahawa mereka akan memperkasakan dan juga memperluaskan untuk membantu golongan-golongan ini. Kalau kita lihat di negara Singapura, kita ada Red Yellow Ribbon program di mana bantuan itu keluar, mereka memberi latihan dan juga mereka tidak kembali kepada perkara-perkara yang buruk ataupun kembali kepada dalam kes-kes jenayah dan sebagainya. Dan kalau Tibet adalah antara salah satu fokus untuk membantu golongan belia ni. Golongan belia ni antara 18 hingga 35. Dan juga antara inilah golongan yang paling besar penyumbang kepada miskin bandar. I think it's something that everybody has to work together. Dari segi kerajaan, dari segi masyarakat sivil, dari segi agensi-agensi kerajaan, everybody has to work together. Dan kalau tidak, saya rasa kita, saya ingin juga tekankan seperti yang saya kata, pendidikan ini bukan sahaja kita melahirkan graduate ataupun janji lepas SPM ataupun janji dapat degree. Tidak. Kita melahirkan golongan yang boleh mengangkat dan drive the aspirasi negara ini. Cuma YB ada juga dakwaan mengatakan silibus ataupun graduan TVET ini juga tidak memenuhi kehendak pasaran industri. Jadi ini juga merisaukan. Penawarannya banyak, kursusnya banyak, tetapi masih tidak meet the expectation. Baik, saya rasa tidak kurang tepat pada pandangan saya lah. Mungkin ada juga pandangan-pandangan lain. Tapi pandangan saya sebenarnya TVET ini adalah memperkasakan perkara yang dah ada. Contohnya seperti yang saya kata, tukang gunting rambut. Ataupun kalau TVET ni semua sebenarnya TVET. Ya. Kalau buat kamera, fotografer, itu pun TVET. Consider TVET. So kalau kita lihat, ini adalah ruang yang paling besar lah. So TVET ni sangat kait rapat dengan bekerja sendiri. So dan juga ini yang kita akan perluaskan. Pada masa yang sama, TVET ni tidak boleh juga lihat pada aspek ini. Kita kena pergi kepada satu level yang tinggi. Di mana itu di sinilah kita kata inovasi. Kita kena ada create talent. Di mana di sinilah talent corp comes in. So kita perlu create a talent yang ramai dan juga dalam industri-industri lain. Contohnya dalam sekarang kita, seperti yang saya ulang semula, adakah kita sedia untuk welcome EV sekarang? EV, solar. The system is changing. Mungkin dalam 50 tahun nanti tak ada minyak. So the system is entirely changing. As a Malaysian, dalam sebagai rakyat Malaysia ataupun sebagai kerajaan sekarang ni, adakah kita bersedia untuk menyediakan anak-anak muda ni untuk mereka face the reality yang akan datang, the next 10 years, 20 years. Untuk Puan Dina, tadi Datin ada menyebut berkenaan kisahnya yang suami tidak digalakkan untuk pulang kerana recession pada waktu itu. Tiada ruang pekerjaan. Kini kita mengalami masalah brain drain. Ramai top student yang mendapat tajaan, beasiswa dan sebagainya tidak mahu pulang ke Malaysia. Satu, penawaran gaji rendah. Kalau seorang jurutera ditawarkan 2,500, siapa yang mahukan dengan gaji sebegitu? Yang tinggal di Malaysia, bukan mengatakan itu golongan kategori yang biasa, tetapi bukan top student yang ditaja dalam sesi tajaan beasiswa kerajaan ataupun beasiswa institusi keuangan. Jadi apakah ini digambarkan kalau dibiarkan berterusan akan menjadi satu kerugian dan satu masalah buat negara, Puan? Kalau kita tidak mengambil langkah yang sesuai dalam isu ini, memang satu hari dia akan menjadi satu polemik dalam kita menangani keperluan pembangunan modal insan untuk negara dan menyokong pembangunan negara. Memang dia akan jadi satu masalah. Tapi saya juga melihat perkara ini dari satu aspek yang lain. Sebagai contoh, apabila graduan-graduan kita yang mendapat pendidikan daripada luar negara dan enggan pulang, mungkin kita boleh melaksanakan program-program yang membolehkan mereka masih menyumbang di mana mereka berada, remotely contributing back to the nation. So this is among the alternative that kita boleh cuba explore, terokai dan mungkin sediakan ruang ini kepada mereka. Eventually, saya rasa tak ada orang yang nak duduk di luar negara terlalu lama. Kan? Tapi again, unless kalau dah berkahwin lah. Kalau berkahwin dengan orang lokal mungkin lah kan. Tapi eventually saya rasa kebanyakan mereka masih mempunyai hati pulang ke tanah air sendiri. Eventually. Itu dari segi brain drain yang Cik Ismail bangkitkan tadi di luar negara. Tapi banyak juga brain drain yang berlaku dalam negara sendiri. Brain drain atau talent yang ketirisan ini berlaku dalam negara sendiri dari aspek yang mungkin tak ramai orang tahu adalah mengapa ramainya graduan di Malaysia akhirnya tidak mendapat pekerjaan. Itu juga brain drain.
wanita sebagai contoh, tadi kita dah bincangkan di awal perbualan kita tadi, ramai graduan wanita, ke manakah mereka pergi? So siapakah yang mengisi jawatan-jawatan di dalam syarikat korporat sekarang ini? Kalau wanita-wanita yang bijaksana ini semua tak masuk dalam dunia korporat, siapakah lelaki itu? Kan, bagaimana kualiti pekerjaan mereka? Saya tidak mempersoalkan kualiti ataupun cara kerja, prestasi mereka, tidak. Tetapi ini juga keterisan, brain drain yang perlu kita atasi. Kalau kita bandingkan peratusan antara orang yang belajar di luar negara yang enggan pulang dengan keterisan yang berlaku dalam negara sendiri, yang mana lebih kritikal? Kalau kita tengok dua isu ini, definitely the local ketirisan yang lebih kritikal dan perlu diatasi. Yang itu yang Talent Corp sendiri, saya rasa banyak lagi kementerian-kementerian dan yang mempunyai portfolio yang crossover, shared portfolio ini melihat dari aspek masing-masing lah. Macam badan-badan yang menaja pengajian beasiswa, JPA sebagai contoh, MARA sebagai contoh. Mereka juga melihat bagaimana cara untuk mungkin memanggil anak muda ini pulang. Kalau tak dapat pulang, because kita semua tahu, tadi YB sendiri pun ada sebut, gaji kita kat sini mungkin tak setara dengan apa yang mungkin mereka boleh dapati daripada luar negara. Why are we stopping them? Because it's also the decision yang kepunyaan mereka, hak mereka. Tapi there's always a way for them to contribute back to the nation. Itu antara alternatif yang kita perlu fikirkan. Tapi soalnya yang tinggal di sini adalah unskilled worker ataupun pekerja asing, migran yang diambil. Jadi itu juga menyebabkan lambakan pekerja asing di samping graduan tempatan yang tidak mendapat kerja. Lambakan pekerja asing pada saya bukan lambakan. Kita memang bawa masuk ikut keperluan industri. Yang berlaku di Malaysia sekarang ialah high skilled graduate yang tidak masuk ke dalam sektor pekerjaan yang sepatutnya. Itu yang berlaku sekarang ini dan itu yang perlu kita atasi. Sebab itulah saya kata daripada awal tadi, kita perlu cuba mendekati pelajar-pelajar sekolah untuk bantu mereka dari segi pembuatan keputusan terhadap tertiary education mereka, which will eventually mempengaruhi keputusan kerjaya mereka, sama ada untuk menjadi seorang usahawan, sama ada untuk bekerja makan gaji. Itu yang perlu kita perluaskan dan kita sediakan platform itu kepada mereka. Dalam konteks perniagaan, Datin, mungkin platform seperti kita sebutkan Shopee, Lazada, Marketplace dan sebagainya satu platform yang baik untuk mempromosikan produk. Masalahnya adalah usahawan tempatan ini, ia hanya berlegar di sekitar domestik, tidak dipasarkan keluar negara. Untuk menjana ekonomi itu adalah perlu untuk mendapat sambutan dari luar negara dan dipasarkan. Apa punca, apa mungkin halangannya untuk produk-produk kita, usahawan ini keluar daripada konteks tempatan ini? Saya rasa bagi pendapat saya lah, one of the biggest issue yang kita tidak berani keluar negara mungkin pasal dana tak cukup. Tidak cukup dana. For us to actually cross over daripada domestic boundaries to international boundary, kita mesti mempunyai satu dana yang kuat. Ya 3,000 tak cukup. Oh, tak cukup. Pasti tak cukup. Itu memang tak cukup. Jadi saya rasa that is the biggest issue. Jadi saya sarankan kepada mungkin agensi-agensi kerajaan dan juga the policy makers to look into this aspect dan beri peluang kepada usahawan-usahawan untuk cross over the boundary and then build the business international. Because kalau kita main setakat di domestic market saja, mungkin dia tak berkembang luas. International market yang saya tahu, because I belongs to BRO, Bumi Putra Retail Organisation, kebanyakan the big players dah keluar. Dah keluar, dah buka restoran di London, di Europe dan sebagainya, di US. Tapi mereka mempunyai dana yang kuat lah, dana yang cukup, for them to go all out. Satu lagi is about, education, knowledge. Kita mesti kenal pastikan apakah yang kita perlu ada untuk kita keluar negara. Kalau kita setakat nak keluar negara tapi tidak mempunyai ilmu yang cukup, itu pun tidak akan menjadi satu kejayaan lah untuk diri kita. Jadi itu kita kena kenal pasti dan dorongan itu datang daripada diri kita juga sendiri. Kalau kita nak ikut kawan, contohnya kalau kita dah keluar negara tapi kita ni masih main domestik, itu tak cukup. Jadi kita sendiri mesti mempunyai satu kata passion yang kita ingin keluar negara lah.
Jadi itu adalah satu pandangan saya. Difahamkan kalau nak dapatkan lebih banyak ilmu boleh ke media sosial Datin untuk mendapatkan lebih banyak InsyaAllah. InsyaAllah akan dikongsikan juga nanti. Sekarang ni apa yang saya lakukan, saya telah lakukan satu program called Mentoring Development Program. Okay, di mana saya do matching between mentor dengan mentee. Contohnya sebagai seorang newcomer in the business. Orang newcomer in business, mereka ingin guidance daripada orang yang lebih berpengalaman dalam bisnes. Jadi what I do, I will match them based on what they need. Contohnya if they are looking into untuk find the new market segment. Dia tak tahu what is the segmentation market yang dia nak masuk. Okay, saya akan matchkan dengan somebody yang mungkin lebih berpengalaman. Okay, satu lagi macam tadi, mungkin dia orang tidak ada dorongan daripada keluarga. Okay, jadi mereka rasa macam tertekan, macam mana kita nak buat bisnes kalau kita tidak ada sokongan daripada keluarga kita. Jadi saya akan cuba mencari seorang mentor yang boleh matchkan dengan mentee supaya mereka boleh berbincang, kata untuk macam mana nak go through this hurdle. Especially wanita lah. So program ni specifically saya fokus on wanita because saya rasa wanita perlukan banyak dorongan dan juga bimbingan lah. Sesama sendiri. Datin contoh terbaik walaupun mempunyai 6 orang anak, membesarkan dia tapi masih aktif dalam menjalankan perniagaannya. Terima kasih bersama kami pada hari ini. YB, kesimpulannya menutup dan menotahkan wacana pada malam ini, makan gaji atau kerja sendiri dalam situasi pada ketika ini yang mana lebih sesuai, realistik atau yang lebih mudah? Baik, saya rasa dua-dua golongan ini pun adalah perkara yang realistik. Cuma sebagai kerajaan dan kita perlu memperkasakan meliti semua dasar-dasar yang boleh membantu kedua-dua golongan ini. Jadi kita tidak boleh berpihak pada golongan pekerja ataupun kepada pekerja sendiri ataupun makan gaji kerana kedua-dua golongan ini juga adalah penyumbang kepada ekonomi negara. Dan saya rasa bukan sahaja sebagai kerajaan, malah semua pihak, termasuk seperti saya ulang, agensi-agensi kerajaan, penjawat awam, lagi-lagi ibu bapa di keluar rumah itu penting kerana memberi dorongan dan juga mendidik anak-anak mereka supaya boleh mengambil langkah yang lebih selamat untuk membantu diri mereka. Dan selain daripada itu adalah kalau kita lihat ni kerajaan baru adalah satu tanggungjawab yang lebih besar kepada kerajaan Madani yang dinakodai oleh Yang Amat Perdana Menteri, sebab saya rasa beban itu tidak boleh terletak pada beliau seorang saja. Dan ia adalah kolektif dan kolaboratif antara semua kementerian dan juga semua menteri-menteri yang ada. Kerana apa yang kita sedang melalui hari ini adalah keputusan yang dibuat oleh beberapa tahun yang lepas. So kita sedang dalam proses ujung. Maksudnya kita melalui apa yang mereka buat 10 tahun ke dulu, 20 tahun ke dulu. So maka inilah hakikatnya yang kita sedang melalui. Bahawa akibat PKP dan apa yang kita lalui beberapa tahun ni, di sinilah kita sekarang. Dan maka kita lihat tanggungjawab itu dalam 5 bulan ni, saya rasa kerajaan telah membuat pelbagai inisiatif. Kementerian dalam Menteri Ekonomi kita ada inisiatif IPR, inisiatif pendapatan rakyat. Satu inisiatif yang baik di mana membantu petani, usahawan dan juga kalau kita lihat dalam KPDN, HP, kita ada dia orang wujudkan menu ramah. Sebab ini adalah satu program bukan saja kita menawarkan harga murah, tapi ia adalah secara tidak langsung membantu untuk mengawal harga barang sebenarnya. Dan selain daripada itu, Kementerian Usahawan dan ada pelbagai sektor dan juga kementerian ini sedang berusaha sama. Dan kenapa saya tekankan di sini adalah semua kementerian ini juga adalah secara langsung atau tidak langsung membantu dua-dua golongan ini di mana makan gaji dan juga bekerja sendiri. Dan wajar kita memperkasakan dua-dua golongan ini pada pendapat saya. Di akhirnya berkaitan rezeki ini ia perlukan usaha. Kerana bak kata perumpamaan yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Terima kasih YB, terima kasih Datin, terima kasih Puan Dina bersama dengan kami. Terima kasih pada anda yang menonton kami dalam wacana Sinar pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan anda dari semasa ke semasa pada minggu hadapan dengan topik yang lain. Dan juga kita ucapkan semoga anda terus kekal kesetiaan anda bersama kami di Sinar Harian dan teruskan perayaan di bulan Syawal ini dengan rasa penuh kesyukuran dan juga memohon barakah daripada Allah SWT. Dengan itu, terima kasih bersama kami. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.